Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton yang mengikuti live kami ini. Terima kasih kerana memberikan masa anda untuk mendapat sedikit panduan, penjelasan, perkongsian ilmu khususnya tentang Elliott Wave. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bermula, alhamdulillah COVID nampaknya terus menurun dan kita minta tak capailah ke 2000 lagi, biar dia ke bawah. Dan mana yang belum lagi register untuk MySejahtera vaksin boleh buat macam tu. Rasanya sebab dia ada peringkat berperingkat, jadi kita kena mendaftar untuk mendapatkan vaksin itu. Kalau tidak nanti nak pergi luar negara, nak kena bayar 300, satu masalah pula. Melainkan kalau kita nak emergency nak keluar negara sekarang, kemungkinan masih lagi dalam promosi kot. Tak fahamlah saya macam mana promosi. Tadi saya ada baca sikit artikel dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam Tanya Dr. Forex episod yang ke-57 bersama dengan Cikgu Nonem 8 hari bulan Mac 2021. Baik, jangan lupa kita share segmen ini kepada rakan-rakan kita yang lain, grup-grup pembelajaran yang lain. Mungkin mereka juga memerlukan sedikit penjelasan, pengetahuan daripada Cikgu Nonem untuk sama-sama dapat memantapkan lagi ilmu teknikal, khususnya Elliott Wave ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kami hargai juga dan terima kasih yang dah pun memberikan sumbangan anda. Terima kasih Xavier David 45 bintang, tapi ramai lagi lah insya-Allah. Nanti saya akan bacakan seorang demi seorang. Dan sumbangan anda sebagai tanda penghargaan anda kepada kami dan apa yang kami lakukan ini hanyalah untuk anda semua, untuk pengetahuan lebih jitu dan mantap dalam trade mata wang asing ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, episod ke-57. So sebelum saya bermula tu, saya sukalah untuk mengingatkan anda tentang YouTube channel kami, CTC FM, dan jangan lupa subscribe. Di sana segmen Cikgu Nonem pun ada, daripada yang pertama sampailah yang ke-57. Anda boleh ikuti satu persatu. Dan juga cikgu-cikgu yang lain juga, termasuk Technical BBMA, Fundamental Cikgu Yun, Evolusi Global, Saham Global bersama dengan Al-Fisal ataupun Abah. Jadi subscribe, tekan lonceng untuk pemberitahuan supaya anda tidak terlepas segmen-segmen yang kami adakan yang terkini. Baik, sekali lagi ribuan terima kasih sumbangan bintang anda kepada kami. Yang dah ada di ruangan komen sekarang ini, kita ada Ashraf Awel, salam Cikgu Nonem dan juga DJ Pak Su. Waalaikumsalam. Kita ada Zulkifli Zainuddin, salam Cikgu Nonem dan juga DJ Pak Su. Waalaikumsalam. Cikgu Effendi Nurdin, selamat malam DJ Pak Su, Dr. Forex dan Boboy. Harap sihat semuanya. Masya Allah. Terima kasih Cikgu Effendi, jangan lupa bintang. Dan yang telah pun memberikan bintang, Xavier David, thank you, terima kasih Xavier. Dan kita ada Samsul Idham, ini kita tahulah peminat teratas kita. Terima kasih yang dah berkongsi juga, ribuan terima kasih. Ian Lee, thank you, terima kasih, telah pun menghantarkan bintang, pengirim bintang kita. Assalamualaikum Cikgu Nonem, Pak Su dan juga Boboy. Okey, kemudian kita ada rakan-rakan yang lain. Siapa ni? Garul Hashim, Jirul, ya Allah, Jirul. Salam DJ Pak Su dan Dr. Forex, boleh cekkan pair EU dan juga GJ insya-Allah. Muhammad Syami, terima kasih Muhammad Syami. Jangan lupa sumbangan bintang anda untuk setiap segmen yang kami adakan di ctc.fm. Kemudian kita ada Medasari Safitri, salam Cikgu Nonem, daripada Surabaya ni Cikgu. Jauh, ni rakan kita daripada Surabaya ni. Mida Sari Safitri. Wallahu akbar nama. Kemudian kita ada Amirul Muhammad. So, setakat ini dulu yang boleh saya baca, dan teruskan share segmen ini. Sumbangan bintang anda kami hargai, terima kasih. Yang belum lagi membuat sumbangan, ringan-ringankanlah jari anda untuk hadiahkan bintang untuk kami. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cikgu,
Episod ke-57, kita nak mulakan dengan apa cikgu? Episod 57 Ya, kita dah 57 dah ni. Sebelum tu cikgu okey Sihat Sihat walafiat. Pak Su dengan Bobo di sana apa khabar Alhamdulillah, sihat sejahtera hendaknya. Macam mana keadaan bila dah rentas daerah ni, dah mula road tour ke apa? Saya tahu cikgu suka keluar kan, jumpa dengan kawan-kawan, klien. Kalau mengikut nisbah saya masih duduk kat rumah lagi. Masih banyak di rumah lah. Lagi lama duduk kat rumah daripada saya keluar. Jumpa orang ataupun berjalan. Buat masa ni macam bila kita dah stay lama kat rumah dia macam tak ada mood. Kita nak keluar ke sana, keluar ke sini kan. Betul. Saya kena dapatkan mood saya dulu barulah boleh saya jumpa orang sana, pergi office sana, pergi sini, pergi situ kan. Dia tak macam dulu lah kan. Ya, dia tak macam dulu. Asyik nak keluar je. Mood tu dah tak ada sebab mood duduk kat rumah tu dah lebih. Betul. Anak-anak semua sekolah? Anak-anak semua sekolah dah. Alhamdulillah. Okey, thank you Cikgu Muhammad Fahmi mengantarkan bintang 19 untuk JC 9. Terbaik Cikgu Fahmi. Okey, kita bermula dengan soalan ataupun ada sedikit mukadimah daripada cikgu. Silakan cikgu. Okey guys, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.fm lah. So, malam ni kita buat macam biasa. Kita akan ada dua segmen di mana kita akan ada analisis. Okey, analisis untuk minggu ni. Betul. Pandangan dari sudut Elliott Wave tentang beberapa pair yang telah saya pilih. Baik. Dan yang segmen kedua dalam masa yang sama kita open kepada soalan. Sekiranya ada sesiapa kawan-kawan kita yang mengikuti kita punya live ni ada sebarang pertanyaan boleh terus tanya. InsyaAllah kalau soalan tu tak berapa complicated ataupun soalan tu lebih kepada pengetahuan macam mana kita nak start belajar Elliott Wave. Contoh sebagai contoh lah kan. Boleh. InsyaAllah saya boleh jawab. Tak ada masalah. Okey. Sediakan soalan anda. Soalan mungkin anda berkenaan dengan wave, berkenaan dengan teknikal, kefahaman, apa saja. Sebab setiap soalan yang anda ajukan itu bukan anda seorang je yang dapat manfaat. Lebih-lebih lagi bila anda dah share. Bila soalan anda dikemukakan, cikgu menjawab, maknanya ramai yang menonton sekarang ini pun dapat manfaatnya. Baik, sediakan soalan-soalan anda dan kita mula bersama dengan cikgu tanpa membuang masa cikgu. Ini pun dah 10 minit dah kita sembang-sembang kosong. So, cikgu nak bermula dengan indeks ke apa cikgu? Indeks. Nak tengok indeks lah sebab dia dah lulus dah tu. 1.9 kan. Indeks indeks. Okey, boleh lah. Kita follow hari ni cakap Pak Su Saya nak tahu je daripada sudut pandang Elliott Wave. Adalah dollar index, betul tak? Betul. So kalau kita revise balik apa yang saya predict last week, saya ada nyatakan possibility yang indeks akan menaik selepas dia break certain tahap. So kita tengok ini analisis saya tak tukar pun. Okey. Saya tak tukar pun. Okey. Masih lagi ke? Masih yang sama. Alright. Okey. Ni kira sambung ni, best ni. Saya dah beritahu last week apabila dia dah break life cycle sebelum ni. Nampak dah dekat sini kan? Ya, betul. Dia menuju ke ini kotak yang saya jangka kan. Dah sampai tu. Wave 4 dah sampai dah dekat sini. Okey, ini berbentuk A, B, C. Sebelum tu saya predict B ke dalam lagi, tapi sebab momentum dia kuat dia tak boleh pergi ke dalam. Dia sampai sini je, tapi still dia mewakili bentuk ABC. Wow. Okey, bentuk ABC di 4 hours. So first kalau kita tengok dekat sini dia masuk je dalam kotak dia turun. Okey, so apa-apa pun dollar index ni dia mewakili kekuatan sebenar mata wang dolar lah. Betul. So kalau dia semakin menaik, dolar USD akan semakin menguat. So bila dolar USD semakin menguat, maka semua pair GU, EU semua dia akan turun. So, semua base USD, contohnya USD Kanada dia akan naik.
Okey. Tapi kita kena tengok juga sentimen currency yang pairing dengan USD. Macam UCAD nanti movement dia taklah berapa. Kalau kita tengok UCAD taklah berapa. Kalau kita nampak lagi sini memang USD kuat, tapi dia tak berapa kuat berbanding EU, GU. Momentum dia masih menunjuk kan, dia berada di fasa, kalau tengok ni pun ini di fasa retracement. Okey, ini target saya. Di mana kalau kita tengok UCAD ni daripada time frame yang besar, daripada atas ni, okey, kita boleh nampak bentuk-bentuk yang lebih kurang sama, Pak Su. Ya, betul. Okey, lebih kurang sama. Di mana dia naik je, lepas tu dia turun. Dia naik je, dia turun. So majoriti kita boleh nampak wave yang naik ni berbentuk 3 wave. So ini pun baru kita nampak berbentuk 1, 2. So that's why UCAD saya boleh assume ini adalah wave C untuk time frame di time frame besar di daily ni, di mana kalau kita tengok ini adalah correction, masih dalam bentuk correction. Di time frame besarnya weekly count, target yang saya boleh nyatakan di sini, UCAD masih ada momentum untuk turun untuk Kanada lah. Maksudnya kalau kita base kepada weekly punya count, ini adalah kiraan yang besar. Ini adalah A, ini B, ini C. Okey, ini di daily ni, Pak Su. Daily, okey. Di daily. So ini weekly. Ini weekly punya kiraan. So daily ni kalau kita tengok pergerakan dia, of course lah 1000 pip. So bila kita cakap 1000 pip ni tak ada masalah bagi dia untuk melengkap kan final cycle dia untuk ke bawah. Kalau kita tengok wave B ni daripada 2017 ending sampai tahun 2020. So 3 tahun yang ambil masa sebelum dia junam sampai sekarang. So kalau tanya dari sudut pandangan Elliott Wave, UCAD akan membuat correction ke atas sebelum dia sambung balik turun ke bawah mencari kotak merah yang saya tandakan ini. Okey. So itu kalau kita base pada UCAD dia menaik. Kalau kita base pada EU, GU semua tu, first sekali of course kita kena tengok macam tadi kita dah buka kekuatan mata wang dollar index itu sendiri. So kalau kita tengok kat sini kan, okey, yang current wave yang ada ni sekarang, ini adalah berbentuk, nampak tak Pak Su? 1, 2, lepas tu dia turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. So turun lagi, so adakah possibility dia naik kemudian dia sambung turun, itu ada atau tidak? Okey, so kalau kita tengok ke sini, okey, ke semua kenaikan pasti ada penurunan. So kalau kita tengok ke sini, ini adalah 1, ni 2. So yang panjang ni, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Saya assume ini adalah extended wave 3. Wave 3 So maksudnya 3 yang naik ni adalah 4 Pak Su. So bila yang naik ni adalah 4, okay, let's say saya andakan dari sini sehingga ke sekejap saya kena tengok last low dia di mana. Last low dekat, okey, dekat sini. So betul lah tu. Dari sini ke sini, so maksudnya dekat sini 990. okey, wave 4 kita nak dapatkan exact antara zone wave 4 adalah di antara ini. Kita tengok 23.6 sehingga 0.5. Antara 3 level. So selalunya Pak Su, dia akan sangkut dekat 23.6 dengan 38.2 daripada panjang wave
3. Daripada panjang wave 3. So kalau kita tengok sini, saya label dengan sini, ini 23.6 satu. Ini satu lagi 38.2. Ini satu lagi 0.5. Okey, itu zon-zon Fibonacci di mana wave 4 selalu akan menunjukkan reversal pattern. Okey, Pak Su. Okey. Nampak tak Pak Su? Nampak. So 3 level ini. So kita kena tarik daripada permulaan wave 3 So saya assume kita boleh letakkan dekat sini boleh lah. Dia tak jauh. Okey. So worst case pun saya memang jangkakan dekat sini akan ada retracement. Worst case pun dia akan pergi ke ini baru 0.382. Kan, worst case dia akan pergi kat sini Pak Su. Okay, sebab ini retracement di daily. Worst case sekiranya USD nak sambung kuat lagi, dia akan pergi ke zon kotak kedua yang saya tandakan ini. Okay. Ini kiranya jangkaan saya maksimum dia akan pergi. Okay, sama dengan wave 4 on life cycle. Maksudnya wave 4 selalunya dalam elliott wave punya prinsip, elliott wave principle, wave 4 yang terkini dia selalu pergi ataupun dia selalu nak cuba try wave 4 sebelumnya. So ini wave 4 sebelumnya. So maksimum pun dekat zone ni je Pak Su. Ini maksimum sekiranya dollar index nak semakin menguat. Okay. So maknanya dia akan trend masih naik lagi sebelum dia turun ke kotak merah. Betul. Betul lah. Kalau tanya saya kan, sekejap saya tandakan dulu. Di weekly dia akan turun ke bawah. Okey, kita tengok di time frame yang lebih kecil. Kenaikan trend ni okey, kalau kita tengok ini berbentuk naik di 4 hours Ini berbentuk impulsif di wave C lah. Okey, so maksudnya kat sini Pak Su cakap kemungkinan dia akan naik lagi. Saya cakap ini rintangan pertama yang dia mesti tembus sebelum dia nak pergi ke sini Pak Su. So kalau kotak ni dia tak boleh nak tembus, okey, dia akan sambung turun lah ke bawah. Okey, sekiranya kalau kotak ni tembus, jangan risau, bias kenaikan ke atas ni tak cukup kuat untuk terus naik. So maksudnya dia akan singgah ke kotak terakhir defend untuk wave 4. Ni wave 4 sebelum dia sambung turun. That's why kalau kita menggunakan pemahaman elliott wave, kita dapat tahu kenaikan ni selalunya hanya untuk retracement. Okay, so kalau kawan-kawan ada soalan tentang elliott wave selain daripada analisis pair, boleh tanya terus. Okay, boleh. Nanti saya cari sebab di awal tadi pun dah ada yang bertanya tentang pair EU dan juga GJ. So sebelum tu ucapkan ribuan terima kasih kepada ni siapa ni? Boy. Okey, Muhammad Sufian, Assalamualaikum Doktor dan juga Pak Su. Kemudian terima kasih kepada Cikgu Effendi, bintang anda bergemelapan. Hendra Siti Cibo, Assalamualaikum Cikgu, buat semua baik. Okey, ini ruang kami buka untuk soalan-soalan.
Thank you, terima kasih. Wah, Assalamualaikum. Soalan tak start lagi ke? Dah start dah ya. Asri awal dah start. Okey, kenapa ada yang tak dapat lagi ke rasanya? Sebab kita dah start lebih daripada 20 minit dah ni. Baik, tadi itu 2 pair tu cikgu. Tersangkut ke? Mungkin lah. Okey cikgu, pair yang tadi saya sebutkan yang diminta oleh Pair apa EU dengan GJ. EU dengan GJ. Sekali dua minta. Tu dah tu. Tak apalah, kita ambil satu. Kalau tak ada soalan lain kita jalankan GJ pula. Okay. So ini EU kalau tengok di daily punya time frame dan juga ini saya zoom in di 4 hours punya time frame So kita nampak analisis ni memang valid daripada dulu saya label kan sampai sekarang, di mana kita tengok betul-betul ini adalah 1 2 3 4 ni 5. So bila 5, of course dia akan buat ABC. Okay, correction dalam bentuk 3 wave ke bawah, sebab ini dalam keadaan wave dia menaik. So bila menaik, correction dia mesti berlawanan. So bila berlawanan, sekali lagi macam mana? Sekiranya ini dalam keadaan market menaik, market uptrend. So bila market uptrend, dia punya correction ABC mesti dah dalam keadaan yang berlawanan, dalam bentuk 3 wave menurun ke bawah. So apa yang perlu kita nak confirmkan adalah di sini. Di sini pun saya ada membuat label di mana ini hasil daripada bulan Januari punya analisis, di mana ini adalah berbentuk diagonal triangle. So ini berbentuk ending diagonal. That's why saya ada labelkan kotak ni dulu, di mana kotak ni memang boleh dikatakan powerful, dia kena and then diturun. So dekat sini mengesahkan lagi analisis saya sekarang ni. Even analisis ni dibuat 2-3 bulan yang lepas, masih boleh diguna pakai sehingga sekarang. Betul. Okay, so saya tak ubah pun lagi analisis ni. So that's why itulah masuk elliott wave. Elliott wave ni sebenarnya dia suatu method yang membolehkan kita label pergerakan ataupun wave bagi sesuatu pair. Dalam masa yang sama, kita boleh memastikan kita punya labeling ni betul atau tidak setelah 2 bulan atau 3 bulan pair ini dianalisis. Okay, so dekat sini apa yang saya boleh simpulkan, masih analisis ini masih boleh diguna pakai. So that's why elliott wave ni kita perlu analisis ataupun update dari hari ke hari atau dari minggu ke minggu. Walaupun kita tak entry. Walaupun kita tak entry. Maknanya update tu kena sentiasa ada Betul. Baik. So kalau tengok dekat pair EU ni sahaja, okey, dari minggu ke minggu saya update. So apa yang kita boleh nampak last week, saya sebut ini ABC. Kalau you all masih ingat, mana-mana yang follow dan masih ingat, ini adalah ABC, di mana ini satu garisan ni kalau break garisan ni menunjukkan pembatalan invalidation level ini bukan ABC punya kiraan. So far dia tak break and then malah dia turun. So dekat sini, okey, apa yang saya tambah pembaharuan untuk minggu ini adalah ini zone warna biru ni. Ini yang baru saya tambahkan. Okey. So dekat sini kalau nampak, ini pun diturun dalam bentuk 3 wave kat sini kan, nampak ni. Ni 3 wave. So 3 wave ni maksudnya ABC jugalah. So ini menunjukkan ini masih dalam mode correction. So saya tambah zone biru ni sebab prediction saya, okey, selepas ini sekiranya dia masuk dalam zone biru ni, and then kalau ada pattern reversal, saya akan ambil peluang untuk buy EU. Okey, saya akan ambil peluang untuk buy EU sebab kiraan so far sekarang ni, kalau kita tengok, ini adalah berbentuk, kalau mana yang masih blur-blur, okey, ini adalah berbentuk A, B, C
di skala yang besar. Okey. A, B, C. Selepas tu nampak dia akan saya target naik semula ke atas. Okey. Lepas tu Baik. naik semula ke atas. So kita tengok saya ada tanda lagi kat atas. Weekly ada tak? Okey. Sinilah dia akan naik semula ke atas. Okey. Sebelum mungkin dia dia mencapai di zon inilah kalau tengok kat sini sebelum ni kan. Ni di zon ni sebelum dia kembali menurun untuk membuat wave 2 besar di time frame weekly Pak Su. Baik. So kalau kita tengok kat sini betul-betul sini saya jangkakan okey daripada 2017 ni ini ada permulaan wave 1. So ini adalah petanda reversal EU ni akan menguat. Kemudian diturun, ini adalah bentuk correction. Lepas tu dia naik semula, dia mau bentuk impulsive wave. So kalau kita tengok dia dah complete 1, 2, 3, 4. Ini mungkin 5 dekat sini. Mungkin 5. Ataupun dia ada satu lagi naik ke atas. So apa pun analisis yang kita buat, sebab bila sebut analisis ni Pak Su, mata setiap orang yang melihat wave ni dia berbeza. So bila berbeza, pemahaman berbeza, dia akan keluarkan analisis yang berbeza. Itu yang menyebabkan elite wave ni sedikit susah untuk kita mahirkan. Tapi sebenarnya itu bukan satu isu. Yang penting ala tuju tu yang perlu kita fahami dan kita tahu adakah sekiranya kita membuat sesuatu analisis, adakah dia membatalkan sekiranya price contoh macam sekarang ni kan telah dilanggar atau tidak. So kalau kat sini, kalau kita tengok kat sini last week saya tandakan price dekat sini, so dia tak langgar. So memang kita boleh assume momentum dia masih ada untuk turun ke bawah untuk membuat ABC punya kiraan. Okey. So ini untuk EU So okay. EU. So saya delete kan supaya bagi nampak jelas. Okey. So next permintaan adalah DJ. Okay. So GJ ni kalau kita nak tengok guys, ini daripada kita nampak terlampau banyak kiraan yang saya telah labelkan kat sini. Betul? Okay, betul. So ini adalah kalau kita tengok betul-betul dan kita cuba faham, ini adalah berkonsep retracement di skala time frame yang besar. Okay, di daily dan juga weekly. So kalau kita tengok banyak lagi ni kan. So ini adalah di skala weekly. So bila kita nampak di skala weekly dan juga daily, ini adalah berbentuk correction. Okay. So okay, saya turunkan sedikit. GJ ni, ini pun dah lama saya tanda. Okay, di mana kita menjangkakan dia naik dan kita menunggu retracement di time frame yang kecil. Tapi sekarang ni retracement dia cukup tak banyak Pak Su. Sikit je. Turun kan. Kalau kita tengoklah kenaikan dia, kalau kita tengok daripada dia sebenarnya daripada sini, daripada 11 Disember dulu 136 sampai ke sekarang 1400 pip. Okey, kenaikan dia kita tak nampak pun di retracement yang melebihi separuh daripada kenaikan tu. At least 50% masih tak nampak. Okey, masih tak nampak. So bila kita masih tak nampak ni, saya memang untuk weekly punya time frame saya jangkakan dia menaik.
Tapi bila masih tak nampak ni, hati saya rasa macam dia nak buat ABC lagi ni. A, B, C. Turun sedikit lagi sebelum dia nak sambung naik. Tapi apa-apa pun itu adalah analisis kita. Kan? Ya. Kita mengharap market ikut kita, tapi sebenarnya kita kena faham apa yang market nak buat. Ya, So selain itu yang daripada penting. harapan kita menunggu dia nak turun, di sini sebenarnya kalau dia turun kita boleh buy deep dekat sini, dekat C ni, di mana kita punya TP dia lagi banyak. Sebab apa? Target saya adalah kalau dia nak naik, mana tadi? Target dekat 155, 55. lebih kurang 500 pip lagi. Kan Pak Su? Ya. 500 pip tu banyak tu. Kalau dia sambung turun tu, kita hold lagi, kita boleh dapat dalam 800 pip, 900 pip. Okay? Wow. So segalanya kita kena depend kepada wave yang sekarang untuk memastikan C ni boleh berlaku atau tidak. Sebaliknya. So saya sekejap saya cuba analisiskan secara ringkas. Sekiranya kalau dia nak buat ABC, okey. Sekarang ni keadaan sekarang ni dia tak boleh break high last week. Okey. Sekiranya dia break high last week, ini menunjukkan ini ada potensi. Okay, ini ada potensi di mana kenaikan ni dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5. So ini adalah bentuk permulaan leading diagonal bagi permulaan wave 1, Pak Su. So maksudnya kalau macam ni dia berbentuk, dia punya penurunan correction dia tak berapa jauh, Pak Su. Dia ada turun juga, tapi macam ni je. Dia main juga di range yang sama. Okay, sebab ini correction. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, dia nak naik lagi kan. So kalau bentuk macam ni, dia berbeza dengan yang saya tandakan. Yang dekat sini, dia boleh jundam bawah sikit. Yang ni dia boleh naik dulu, kemudian dia turun balik, kemudian barulah disambung untuk menuju jangkaan di mana di situlah kemungkinan saya jangkakan akan berada di fasa-fasa terakhir uptrend bagi GJ. Baik. Baik. Okey, sebab kita tengok ini penurunan ni daripada sini, daripada ke sini, ini tak mustahil dia boleh sampai sini kan. Tengok kalau daripada 2018 dia punya sampai puncak 156 2016. So kalau tanya saya bias dia turun. Di mana kalau dia ada naik pun dia mesti break ini untuk kiraan ini trigger. Kalau dia tak break yang ni, okey, yang ni saya akan delete. So ini adalah berbentuk ABC. So ABC ini akan kick off. Okey. Okey, Pak Su. Baik. Okey. Okey. So UCAT tadi saya dah terangkan. Marking EU untuk pay UJ di monthly saya tak tunjuk Saya akan pergi maksimum daily atau weekly sahaja. Seterusnya kita pergi ke pair yang saya analisis, yang sudah analisis sementara menunggu soalan daripada kawan-kawan yang lain. Dah ada dah. Apa? Banyak ni. Tak ada dah banyak sangat. Kita pergi pair EJ pula, EJ. Baik. Okey, EJ pun sama, kita menunggu dia turun untuk kita buy. Tapi dia turun tak banyak lagi. Ini jangkaan saya last week, bagi dia turun kat sini supaya kita ada peluang untuk re-entry buy. So kalau berdasarkan wave yang telah dibuat sekarang, saya adjust mengikut apa yang dibuat. So ini adalah A, B, C ni boleh turun sikit lagi lah.
Okay, mungkin sampai sini. So ini okay, dalam kotak tu. So ini jangkaan di mana kemungkinan untuk time frame yang besar. Okay, nampak tak Pak Su? Ini adalah jangkaan saya, di mana EJ ni masih ada sedikit lagi balance ruang untuk naik, untuk completekan C, wave C of B. C of B. C of B, di mana kalau kita tengok sini ini adalah A. Okay. Ini yang naik ni B Pak Su. Ini C of B lah. Oh, okay. A, B, C. Dalam wave B tu ada 3 wave. Ya, baru saya faham. Dalam wave tu ada wave. Okay. Dalam wave tu ada wave. So ada wave, C ni kalau kita tengok, dia sebenarnya even dia dah naik ke atas kan, dia bukan sesuatu yang mustahil dia nak naik lagi. Sebagai contoh macam sekarang lah, ni 2018 dia turun sampai sini kan. 2 tahun mengambil masa daripada 137. Daripada 137 tu, okey, dia turun sampai 114. Okay. So untuk dia cecah ke B ni pun bukan satu masalah. Dia boleh buat. Okay, wave ni dia kenapa saya berminat dengan wave ni? Isu yang paling menarik adalah bila dia dekat atas ke dekat bawah ke, kita masih berpeluang untuk follow trend. Kalau kita nampak sekarang ni, ketika ini dia menaik je kan daripada segi daily. Okay, daripada 14 Mei ni dia naik. Okay, dia buat sedikit retracement ni, ini boleh saya consider kan sebagai wave B. Okay, wave B. Kemudian selepas dia dah complete wave B ni pada November tahun lepas, tengok apa yang dia buat. Naik dan terus naik. Okay, so that's why lah kalau nampak kebanyakan apa yang saya tanda, okay, nampak ni, ini tanda, ini ruang-ruang untuk buy, ini pun untuk buy. So ini untuk buy. Ada ketikanya kita sempat ride the wave. Inilah konsep kita masuk dan cuba ride wave berdasarkan current cycle yang kita faham. So analisis saya ni saya tunjukkan sebagai ABC. So C ni menaik. So bila menaik, kita cuba dapatkan entry buy dip pada discount price yang menarik lah. Yalah, kita cari harga yang sangat-sangat menarik lah. Okay. So untuk sedikit lagi, ini untuk mungkin sekarang 129 ya. Tak jauh lah, mungkin 1 bulan ke, mungkin 2 bulan ke. Kalau sampai sini, okay, kita dah boleh trade di weekly count. Okay, maksudnya weekly count kita masuk intraday, tapi TP kita base kepada weekly punya counting. Okay, so maksudnya kat situ TP dia memang jauh lah Pak Su. Betul. Okay cikgu, satu soalan daripada Zulkarnain Zamin. Guna Indi Zigzag jadi pening bila tukar time frame. Lepas tu dia cakap lagi kat sini, doktor boleh tak guna zigzag Indi untuk melihat wave? Tak boleh. Okey, terima kasih. Kalau tanya saya, tak boleh. Okey, nanti dia jadi pening. Betul juga lah. macam Zulkarnain kan? Okay, sebelum kita pergi dekat goal, permintaan daripada rakan kita seberang, kalau boleh lah Media Safitri dia minta analisis pair sikit daripada cikgu, EUR AUD. Tapi saya tengok cikgu tak tanda tu. Euro tak ada. Australia, alamak sayangnya. Tak ada tanda. Aduh. Itulah. Terus kita tengok GA lah, GA Okey. Dia punya mak dia lah. Mak dia. GA kan. Okey. So untuk GA ni dengan GN ni, ini bapak dia GN ni. So kita tengok GA ni kalau mengikut analisis saya, last week juga
saya tanda kan maximum impact dia boleh bagi dekat sini sebelum dia sambung turun. Saya pun menunggu dia masuk situ tu. Saya nak sell ni. Saya memang nak sell. Okay. Tapi dia tak sampai-sampai lagi. So saya pun Let lu lah. tunggu dululah. Sebab kalau tengok sekarang 8024. Ini jangkaan 8170 sehingga 82, lebih kurang dalam 200 pip lagi. So saya tunggu dululah kan sebelum untuk saya sell pair GA ni. Sebab ini memang kalau di skala yang besar, di time frame yang besar, okey, memang saya assume ini adalah correction wave. Correction wave kalau kita tengok ini adalah berbentuk ABC menaik. So ini pun kalau kita tengok sini, ini adalah A, ini saya tandakan B, ini C. Okey. So dia sedikit lagi untuk dia resume trend turun ke bawah ni, nampak ni. Turun. Masih jauh lagi dia boleh turun, di mana dia akan break last low pada 7 Januari tahun ini. 1.74. 1.74. So sama juga dengan GN. Saya pun menjangkakan dia menaik. Okey. Dia membentuk WSY. So tapi GN ni dia dah sampai dalam kotak yang saya jangkakan. So kalau kita tengok sekali imbas, dia sampai kat zone saya jangkakan ni. Tepat-tepat ni Pak Su. Tepat kan? Saya tak ubah pun ni. Tepat-tepat dia turun 1.9466. Dan ini pun walaupun tepat-tepat saya jangka kan, saya pun tak sempat untuk sell. Tak sempat ni, walaupun dia dah masuk zon jangkaan saya kan. Sebab dia mengambil masa tak lama. Okay, tengok ni. Ini di 5 minit. Dia kena je, dia turun. Hari ni dia kena ni. Hari ni baru dia kena. Wow. So okay. Kalau dah satu persoalan, kita terus tukar goal. Invalidation dekat wave 4 dekat mana daripada Fazli. Lepas tu cikgu boleh terus buka goal lah cikgu, sebab ada 3 soalan ni tak ada menunjukkan pair. So daripada Fazli ni dia nak tahu invalidation tu. Tak, ini untuk GN ni tak habis lagi. Oh, belum habis? Lah, saya ingatkan dah habis. La ilaha illallah. Sorry, maafkan saya. GN ni dia boleh buat macam ni, Pak Su. Okay. A, dia turun balik, kemudian baru dia masuk balik dalam ni. So even dia kena kotak saya dia turun, tak semestinya dia tak boleh naik semula. Sebab apa yang kita tengok di time frame yang kecil kan, ini kemungkinan dia membuat ini baru wave A ni. Di wave A, dia turun B, dia C. So sebenarnya kalau kita bercakap tentang correction wave, memang bentuk dia macam ni. Di mana tengoklah, turun naik, naik 300 pip, turun 300 pip juga. So di pair GA, GN, GJ semuanya boleh berlaku macam ini. Sebab dia dalam bentuk, dalam fasa correction wave, turun naik macam tu. Baik. Kan? So the best way untuk GN ni, kalau tanya saya tak bias untuk buy walaupun dia turun. Nanti saya menunggu dia menaik semula dekat sini. Ini di 4 hours. So saya akan tengok di hour 1. Okey. Kita tunggu pattern reversal. Mungkin kita boleh gunakan candlestick punya pattern untuk memastikan kotak ini hold. So kotak ini hold, dia akan turun. Okey. Ini pun macam ni kita tunggu sell juga kan ni? Ini pun menunggu sell. Moga-moga dia tak siap lagi lah. Tapi dia belum siap lah. Okey. Tapi kalau saya buang warna kuning ni, okay, kita dah nampak A, B, C ni. Oh, okey. Kita dah nampak tak? A, B, C. So nak buy saya tak berani, saya buy sell.
Kalau untuk yang jenis swing yang jenis lot-lot kecil semua, okay, dia tak ada masalah. Kalau untuk yang jenis nak dapat entry yang kata kan bila kita masuk kenaikannya tak lebih 100 pip, kita kena tunggu semula dia naik. Okay, sebab zone ni first dia kena, dia dah reject. So kita terlepas, tak apa, dia sebenarnya Illa Wave ni kalau kita terlepas entry tak apa, kita menunggu next cycle di mana kita kena pastikan cycle yang berlaku, contoh di 4 hours ataupun di hour 1 dah complete, baru kita boleh decide sell dia sedikit rendah daripada target yang kita buat ni. So maksudnya dekat sini Pak Su, kita kena tengok sini mesti ada 5 wave dulu. Turun, dia naik 3 wave. So dekat 3 wave tu lah kita akan sell. So sekarang ni tak boleh buat apa, kita tengok je lah. Okay, so apa soalan tadi Pak Su? Oh, okay. Invalidation wave 4 dekat mana? Invalidation wave 4 dekat mana? Kalau cikgu boleh faham soalan, cikgu boleh jawab sekali dengan buka goal. Sebab goal ada 1, 2, 3, 4 yang minta goal ni. Okay. Mungkin cikgu boleh terangkan tentang wave 4 tu dekat mana? Ke macam mana soalan dia ni? Ini kiraan di goal lah. So kalau kita tengok goal, last week saya dah nyatakan goal ni potensi dia nak turun tu masih ada. Okay, dan kita mengharapkan dia naik untuk kita sell. So kalau tengok dekat sini, okay, kita tengok kat sini, ini yang last 2 week. Ya, betul. Okay, last 2 week sini dengan sini saya jangka kan. So dia tak pergi kat sini, dia setakat sini je dia turun. So sini saya jangkakan sekali lagi, di mana ini adalah saya jangkakan retracement juga. Di mana bila kita nampak dia nak turun, kita cari sell. So kita tak ada buy. So bila dia naik ni, dia turun. Ini pun kita jangkakan dia naik untuk membuat correction yang besar sebelum dia sambung turun. Tapi dia tak nak, dia degil, dia terus turun. Okay, so saya delete benda-benda ni. So bila dia dah break sekarang ni pun, ini sebelum ni punya low. Okay, nampak tak dia dah start break kan. So untuk ini adalah kiraan di hour 1. So kita tengok di 4 hours dahulu. So kalau kita tengok di 4 hours, apa yang saya jangkakan ini adalah ABC. So C ni ataupun yang warna biru ni, ini adalah W at Y. So Y ni berada dalam kotak ni. So berada dalam kotak. So bagi gold ni, saya nak buy, saya takut sebab dia boleh pergi ke dalam zone kotak ni dulu Pak Su, sebelum dia naik dulu ke atas. So that's why saya bias untuk sell saja bagi gold. Tapi sell pun untuk gold ni kita kena tengok di point mana yang sesuai. Kalau kita tengok sekarang ni, apa yang saya boleh jangka kan, ini adalah bentuk A, B, C. So bila A, B, C, ini adalah 1, 2. Bentuk 1, 2. Okay, ini adalah 1, 2, 3, ni 4, ni 5. Okay, ini baru habis wave 3 Pak Su. Okay. Wave 3 dia naik, mungkin dia naik semula dalam bentuk 3 wave ni. Okay, bagi dia naik semula. Okay, itu lepas itu barulah ada kemungkinan dia terus turun. Terus turun masuk dalam zone ni. Kalau dia masuk dalam zone ni, kalau nak tengok besar ni. Okay, besar zone dia, saya tandakan. Ini pun boleh saya turun ke bawah sikit lagi. Sebab kenapa zone ni besar? Sebab ini adalah kiraan daripada
time frame yang besar. Okay, time frame yang besar di mana sini pun ada wave 4 ni. Oh, So, okey. Wave 4 yang sekarang ni dia boleh pergi juga ke wave 4 yang saya sebut tadi tu sebelumnya. Okey, wave 4 sebelumnya. Maksimum selalunya wave 4 dia akan pergi 0.5 sahaja. Dia tak boleh lebih daripada 0.5. Kalau dia pergi 0.6, 0.7 tu, itu kita tak panggil invalidation. Itu menunjukkan kiraan kita salah. Okey. Okey. So maksudnya dekat sini, kalau dia terus turun semua ke bawah ni kan Pak Su. Okey, katakan dia price terus turun semua. Dia terus turun junam macam ni. Okey. Terus turun, okey. Dan ini sudah melepasi 0.5. Dia pergi 0.6, dia pergi 0.786. Itu menunjukkan kiraan kita salah. Ini dah bukan wave 4. Ini dah menunjukkan ini dah masuk wave 2 ataupun dia dah start tukar. Ini adalah impulsif untuk pergi ke bawah. Sebab tu dia di setiap Fibonacci level yang saya sebutkan tadi, 0.382, 0.50, dia langgar sahaja. Okey. So itulah invalidation level ataupun kiraan base kepada Fibonacci retracement untuk menunjukkan wave 4 itu valid atau tidak. So sekarang ni kalau dia turun sampai bawah ni pun masih kita boleh consider sebagai wave 4. Ini di time frame yang besar. Lepas tu weekly. Okey. So kalau dia turun junam, itu bukan wave 4 lah. Kita pun dah boleh tahulah. Ya. Dan turun junam. Ini bukan wave 4 ni, turun tengok. Sebelah ni turun kan. Tapi sekarang ni kita boleh label kan, ni adalah wave 4 lah. Wave 4 so, kalau masuk zone kotak biru ni, okey. Untuk kita hold buy dan dia punya momentum naik tu, kalau tengok kiraan saya di daily base kepada 2006 punya kiraan. Okey, ini baru 1, ini 2. Okey, ini ini adalah 3, ini 4 Pak Su, ini 5. So masuk kat sini yang kuning ni, okey, ni sini saya boleh considerkan 3 juga. Sini 4, ni 5. Still dia masih ada satu lagi kenaikan kan. Tapi seeloknya ini saya labelkan ini adalah 3. Okey, saya boleh tandakan sini 4, ini 5 ke atas. Sebab ini kiraan daripada 2015. Dah 6 tahun. Dah 6 tahun di mana ini jelas pembentukan wave 1, ini pembentukan ABC ni. ABC. So sepanjang 2019, okey, awal 2019, ujung 2018 tu, itu adalah mode uptrend. Naik je, menunjukkan ini wave 3. So ini correction ni yang turun ni, start dia dah buat new high 2074 something tu. Okey, dia turun. Okey, ini wave 4. Okey. So bila menunjukkan ini wave 4, ruang dia untuk turun tu masih ada, jauh Pak Su. Betul lah. Okey, sebelum dia naik balik ke atas. Okey cikgu, sambil-sambil dulu. Sambil-sambil goal nak tahu point C, boleh sukat guna Fibo tak? Daripada Zulkarnain Zamin ni. Boleh, semua wave kita boleh sukat menggunakan Fibonacci retracement. Okey. So, pair apa lagi? Pair apa lagi? UJ dah tadi. UJ dah belum cikgu? UJ tak ada dalam kamus. Alamak, saya nampak macam ada tadi. Oh tak ada. Ada. Oh tak ada. Ada UCAT GU, AUD, USD.
Oh, nampaknya AUD pun kita tak bagi lagi. Okey. Tapi saya tak update AUD ni. Okey. Ini yang sama, saya tak ada update AUD, tak ada analisis yang baru. So analisis yang lama ni pun, last week punya analisis ni pun masih boleh diguna pakai. Sebab dia dah masuk zone ni, and then dia tak break ni. So maksudnya kat sini, ini adalah wave 1, ini wave 2. Anda boleh buy lah ni cikgu. Sebab kalau kita tengok di sini ini di time frame yang besar. Okey. Ini di time frame yang besar. Kemungkinan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini ABC. Ini dia menaik, ini pun dia turun dalam bentuk 3 wave. So bila kita nampak bentuk macam ni, ini mungkin running flat. So bila running flat, kalau kita tengok ke sini pun, untuk kita nak dapatkan apa orang cakap, entry, sekiranya sesiapa nak buy, stop loss memang kena dekat 0.7557. 0.75. Okey. 0.7557. Baik. Okey. So kiranya ini bentuk running flat ke ataupun berbentuk ini baru wave 1, ini wave 2, memang dia akan break 0.8000 ni nanti. Baik, 0.8000. Okey cikgu, last GJ pula. GU. Ni terakhir ni rakan kita baru masuk kot. Tak apalah. GU. Okey. Sikit-sikit. GU ni okey jap. Saya padamkan Fibonacci yang berserabut ni. Okey. So kalau kita tengok ke sini, ini saya jangka kan dia naik maksimum. Betul. Okey, untuk sell. Tapi tak sampai. So that's why bila kita faham konsep pair ni nak pergi mana, kita elakkan melawan arah tuju yang kita jangkakan. Macam sini kita tunggu sell, kita tak buy sebab kita jangkakan dia nak turun. So buat apalah buy. So janganlah okey ini nak naik ni, sebelum nak naik ni kita buy curi-curi dulu 10 pip 20 pip, bahaya. Okay. So that's why kalau saya nampak saya sell, saya tak ada buy. So konsep je dekat sini, kalau saya nak buy pun saya tunggu dia dah sampai saya punya target. Contoh kat sini kan. Okey, contoh kat sini dah sampai saya punya target kat sini, okey barulah saya buy. So nak buy kat sini bahaya sebab kita target dia nak turun. Ya. So baik tunggu sell dekat atas. So mengikut ini pun saya tak ada update yang terbaru. Ini just analisis yang lama, tapi saya masih boleh huraikan di mana ini saya jangka kan dia nak naik ABC ke atas C sampai sini. Tapi di sebaliknya terjadi. Dia tak sampai sini je. Okay. Still ini boleh dikira sebagai ABC. So ini adalah B. Besar ke sikit. Okey. Warna dia lain sikit. Baik. Warna dia okey. So ini B. Okey. Ini C dekat bawah ni. Sikit lagi dia nak sampai. Tapi tak sampai lagi. So untuk memastikan sekejap, saya nak tengok time frame besar saya ada tanda tak? Tak ada dah. Tapi ini ada 4. So maksudnya saya jangka kan ini last correction sebelum dia naik semula, kemudian barulah dia akan turun balik paksu. Ini 5 ni kat atas ni. Okey, ni. Kalau kita nak kalau kita tunggu dekat 4 untuk kita buy, boleh. Kalau nak tunggu 4 untuk kita buy sekarang ni, 4 ni mungkin kita katakan dalam 37 lah. 3757. Okey, kita tengok zone sebelum-sebelum ni boleh je. Okey. Dan kita menggunakan konsep bila wave di mana ini mesti berbentuk ABC. Penurunan dia dalam bentuk ABC. So bila kita dapat, kita boleh reducekan lagi dia punya entry, di mana stop loss dia pun
kita tandakan di sini. Kenapa di situ? Sebab base kepada saya punya kiraan, sini adalah permulaan wave 1. Ini A, ini B, yang naik ni ke atas ni 5 ni adalah C. Baik. Okey. B, C. Baik. Okey, alhamdulillah. Sama-sama lah kita tunggu. UJ tak ada. UJ awal-awal tadi Azwan Sanusi UJ awal-awal kena tengok semula lah. UJ kita dah buat awal. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini dulu sejam bersama dengan Cikgu Nonem. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah pun berkongsi live kita, share live kita, like live kita, kemudian yang memberikan sumbangan bintang. Thank you very very much for you. Dan kami doakan semoga anda akan terus mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu daripada Cikgu Nonem. Dan esok seperti biasa jam yang sama 10 malam bersama dengan bicara teknikal Cikgu Asran Hasim. Cikgu, akhir kata Cikgu. Okey, akhir kata majulah forex untuk negara. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye. Okey, bye bye guys. Bye bye. Assalamualaikum.